Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara, bertemu lagi kita di channel Malaysian Respon, channel Sering Jalan, live dari dalam kereta. Kepada saudara-saudara yang baru mengikuti channel yang serba spontan dan daif ini, silakan subscribe tuan-tuan. Mudah-mudahan capaian kita makin luas, banyak manfaat yang kita boleh perolehi dan boleh kita sebarluaskan lagi apa fakta yang mau saya kemukakan. Kerana tuan-tuan, di channel saya tidak baca kembali bahan recycle atau apa tuan-tuan ya. Saya cuma bagi opinion saya berdasarkan bukti-bukti yang mungkin tidak ada di tempat-tempat yang selain daripada channel ini. Okey, pada kali ini tuan-tuan, sekali lagi saya masih kaget tentang sikap prejudis kita terhadap salah satu etnik yang paling maju di negara kita, iaitu etnik Cina. Ya, saudara-saudara kita daripada masyarakat Cina. Kita tuan-tuan harus mengakui bahawa sebahagian besar daripada masyarakat bukan Cina di Malaysia sebenarnya bersifat prejudis terhadap masyarakat Cina. Saya tidak mengapi-apikan tuan-tuan, tapi ini cuma kenyataan. Okey. Jadi tuan-tuan, pada kali ini tajuk yang saya berikan adalah berbunyi betapa ruginya negara kita bila ada sikap prejudis terhadap masyarakat Cina. Ya, bila keterlibatan mereka dalam beberapa sektor atau bidang tertentu dihadkan ataupun diganggu, maka ini merugikan negara kita tuan-tuan. Kenapa saya sibuk-sibuk orang cakap mengutarakan hal ini? Kerana kita perlu jujur dalam hal yang sebenarnya berlaku di negara kita. Itu satu. Kedua, bukankah moto negara kita sendiri tuan-tuan yang berbunyi bersekutu bertambah mutu? Maksudnya bersekutu itu bukan saja di antara negeri-negeri yang ada, tapi ke semua suku etnik yang ada. Kalaulah tuan-tuan kita boleh bersatu dan mengenepikan sentimen-sentimen yang tidak wajar antara semua suku kaum di Malaysia, saya rasa kita boleh lebih maju daripada Singapura atau boleh lebih ke depan daripada Korea Selatan. Pada suatu ketika dulu kita berada pada tahap itu. Kerana pada masa itu kita punya tahap persatuan sangat besar. Jadi tuan-tuan, ayo kita straight to the point. Dalam beberapa pilihan raya terakhir tuan-tuan, seperti yang kita tahu, masyarakat Cina lebih cenderung memilih parti-parti pembangkang. Kenapa begitu tuan-tuan? Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, masyarakat Cina itu berfikiran rasional dalam memilih sesebuah parti atau calon. Mereka melihat kepada isu semasa dan kesannya kepada negara dan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pada pilihan raya yang lepas, isu 1MDB menghantui kita. Jadi mereka bersifat adil dengan diri sendiri, rasional dan realistik dengan menolak parti-parti yang cenderung kepada 1MDB, termasuk MCA dan Parti Gerakan. Jadi ada dua peristiwa besar tuan-tuan yang mengakibatkan masyarakat Cina pada hari ini lebih tersisih. Yang pertama, peristiwa Sheraton. Seperti yang kita tahu, peristiwa Sheraton adalah peristiwa di mana runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan, maka dengan sendirinya kerajaan yang diwakili oleh Parti Bersatu, UMNO, PAS serta parti-parti serpihan yang lain seperti MCA menubuhkan kerajaan. Secara otomatik, perwakilan masyarakat Cina dihadkan kepada seorang sahaja, campur seorang senator. Ini kerana dalam MCA seperti kita tahu, mereka cuma memenangi dua kursi parlimen. Jadi satu dipilih sebagai menteri penuh. Coba lihat, daripada Parti Pakatan Harapan di mana mereka mempunyai wakil yang banyak melalui DAP dan PKR, telah berubah menjadi sebuah kedudukan mereka cuma diwakili oleh seorang menteri dalam Kabinet Persekutuan. Peristiwa kedua adalah PRN Negeri Sabah, ya, pilihan raya umum Negeri Sabah. Apabila masyarakat Cina melalui DAP telah menyatakan sokongan sebulat suara kepada Warisan Plus, di mana calon-calon DAP telah menggunakan logo Parti Warisan untuk bertanding. Dan kerjasama itu ternyata sangat berhasil apabila kesemua 8 calon daripada Parti DAP memenangi kerusi yang mereka tandingi dengan majoriti yang besar. Jadi nampak tuan-tuannya, akan saya bahas dalam video berikutnya betapa perikatan itu sangat baik dan perlu kita lanjutkan. Jadi setelah dua peristiwa ini tuan, ya, semasa PRN Sabah, selepas gabungan rakyat Sabah memerintah dan tidak ada seorang pun YB atau wakil rakyat dari kalangan masyarakat Cina, maka dengan senang hatinya Kabinet Negeri Sabah telah menyisihkan masyarakat Cina sama sekali. Mereka cuma melantik seorang saja menteri yang orang cakap taring dia sudah tidak tajam, iaitu bekas ketua menteri Yang Truk, iaitu Yong Tek Lee. Ya, jadi Yong Tek Lee tuan-tuan, kita pun tahu dia punya zaman sudah beredar, cara berfikir dia sudah tidak ke depan, malah ke belakang dalam beberapa isu yang berlaku di negeri Sabah. Jadi ini merugikan kita. Itu dari segi politik. Tapi dari segi lapangan yang lain kita masih banyak kerugian. Pertama, kerugian yang paling besar adalah pelajaran tuan-tuan. Seperti yang kita tahu, masyarakat Cina mempunyai sekolah jenis kebangsaan mereka sendiri. Dan secara jujurnya saya bilang, dari segi pendidikan, apa silibus yang ada, sukatan pelajaran yang ada dalam sekolah jenis kebangsaan Cina lebih jauh
ke depan, terutama matematik dan sains berbanding dengan sekolah kebangsaan. Ini saya tidak bermaksud untuk menghina atau merendahkan sistem pendidikan di negara kita, tapi ini kenyataan tuan-tuan. Apatah lagi, pendidikan di kalangan masyarakat Cina mempunyai infrastruktur yang sangat baik. Mereka mempunyai struktur pendidikan yang baik dan infrastruktur, iaitu sekolah bangunan mereka sangat-sangat baik. Jadi tuan-tuan, perbalahan di antara Dongzhong, iaitu pihak memantau pelajaran Cina dengan pihak kerajaan, telah mengakibatkan terjadi beberapa hal yang merugikan kita daripada advance-nya pendidikan. Saya yakin tuan-tuan, kalau pendidikan masyarakat Cina daripada peringkat tertiary itu tidak diganggu seperti mana yang kita lakukan sekarang, tidak mustahil kita mempunyai universiti yang setaraf dengan Universiti Nasional Singapura, ya, NUS, ataupun mungkin Nanyang University of Singapore. Kalau kita boleh mengatasi mereka, maka tidak mustahil negara kita ke depan seperti dulu. Itu pendidikan. Kedua tuan-tuan, banyak pakar-pakar kita daripada etnik Cina yang sekarang ini tuan-tuan berada di luar negeri, bekerja di sana. Kenapa begitu tuan-tuan? Adakah peluang ataupun gaji di Malaysia kurang? Tidak. Tapi rata-rata di antara mereka menyatakan mereka merasa tidak selesa bekerja di negara sendiri apabila ada unsur bias, unsur diskriminasi dan unsur yang prejudis. Itu pelajaran dan pekerjaan di luar negeri. Harus kita ingat tuan-tuan, kebanyakan mereka adalah pakar. Beberapa tahun yang lalu, Kementerian Kesihatan mengutarakan kebimbangan betapa Malaysia masih sampai saat ini belum mempunyai pakar kaji saraf atau neurologis. Tetapi realitinya tidak. Di luar negeri, di Australia, di Kanada, malah di Amerika Syarikat sendiri kita mempunyai pakar-pakar neurologi daripada masyarakat Cina dan India yang sangat-sangat banyak. Tapi mereka memilih untuk berada di luar negeri. Pertama mungkin faktor gaji, jujur saja, tapi seperti yang mereka nyatakan, lebih kepada faktor ketidakselesaan. Orang-orang profesional, bukan hanya perubatan, engineer, arkitek, malah pengarah filem macam Nemwi pun terpaksa berada di Taiwan, tuan-tuan. Dia nampak betapa bakat-bakat yang baik ini rugi apabila kita tidak ketengahkan. Ketiga, tuan-tuan, pingat emas Olimpik kita sampai sekarang belum dapat. Bidang sukan. Beberapa kali pingat perak dikecapi oleh atlet-atlet kita, tuan-tuan. Tapi nampak, kenapa ada hal ini terjadi? Saya tidak mengatakan pemain-pemain badminton Cina kita yang ada dalam pasukan kebangsaan tidak patriotik. Cuba lihat Indonesia, tuan-tuan. Mereka punya pemenang pingat emas di sukan Olimpik, kebanyakannya etnik Cina. Tapi kenapa mereka boleh menang, Malaysia punya tidak? Kerana faktor mentality. Faktor mentality terjurus daripada apa, tuan-tuan? Daripada patriotisme. Patriotisme masyarakat Indonesia terhadap negaranya sangat-sangat tebal. Sedangkan kita tidak. Sebab itu, tuan-tuan, bergu kita, saya sudah lupa nama, semasa pertandingan akhir sukan Olimpik hampir-hampir menang. Datuk Lee Chong Wei hampir-hampir menang, tapi kandas di last hurdle, halangan terakhir. Orang bilang sebabkan masalah mentality, dan masalah mentality itu berputik daripada masalah prejudis kaum di negara kita. Perlu diingat, tuan-tuan, semasa sukan Asia yang lepas di Jakarta, Azizul Hasni Awang adalah pilihan utama untuk memenangi acara Kirin. Tapi beliau tewas kepada pelumba basikal dari Thailand. Kenapa? Sebab pelumba basikal dari Thailand dilatih oleh Joshua Ng. Mungkin Joshua Ng tidak sehebat Azizul Hasni kalau mereka berlumba bersama. Tapi dari segi kepakaran kejurulatihan, Joshua Ng sangat-sangat bijak dalam melatih pelatih beliau. Jadi ini terbukti apabila pelatih beliau, saya tidak ingat nama dia, orang Thailand itu, dia menang pingat emas mengalahkan pocket rocketman kita, iaitu Azizul Hasni Awang. Nampak, tuan-tuan, pada peringkat Olimpik pun acara terjun kita hampir-hampir menang pingat emas, tuan-tuan, tapi mentality. Jadi coba lihat. Kemudian dalam struktur anggota keselamatan kita sangat kurang pembabituan mereka, tuan-tuan. Kenapa? Adakah masalah gaji? Tidak. Tapi mereka merasa adanya sifat prejudis ataupun penguasaan sesuatu kaum tertentu dalam organisasi yang mereka mau sertai. Maka itu penglibatan mereka dalam kerajaan kurang. Tapi mereka telah beralih kepada bidang ekonomi. Jadi yang rugi adalah orang yang tertinggal dari segi ekonomi, iaitu etnik-etnik lain. Jadi nampak, tuan-tuan, akibatnya sangat besar. Jadi apa solusinya, tuan-tuan? Solusinya adalah kita pilih satu landasan yang baik untuk kembali menyatukan polarisasi kaum yang ada di negara kita. Untuk kita sama-sama mengisi ruang-ruang kosong bersama-sama. Dari segi politik, kita abaikan dulu. Jangan disebabkan parti yang memerintah tidak mempunyai perwakilan Cina yang banyak, maka kita tidak melantik senator-senator ataupun setiausaha politik ataupun orang-orang yang bekerja di jabatan kerajaan daripada etnik Cina. Jangan. Tapi kita letakkan. Kerana terus terang cakap, mereka lebih advance dari segi pemikiran, mereka lebih rajin dari segi etika bekerja, dan boleh dikatakan boleh dipercayai, boleh diandalkan lah, orang Indonesia cakap. Jadi nampak, tuan-tuan, ya. Jadi saya mohon kepada pihak berkenaan, pihak berkuasa, untuk menimbang kembali penglibatan
etnik atau masyarakat Cina dalam organisasi yang boleh memacu kemajuan negara kita. Dan kepada kita, masyarakat bukan Cina, kita janganlah prejudis, tuan-tuan. Apabila mereka maju berbisnes, itu jelas-jelas daripada kemajuan ataupun kerajinan mereka. Apabila mereka pakar dalam bidang tertentu, terutama dalam pelajaran, tidak semestinya kerana otak mereka lebih baik, tapi itu satu lagi kuncinya adalah kerajinan. Jadi kita contohi mana yang baik dan hentikan sifat prejudis. Majulah negara kita, tuan-tuan, eratkan perpaduan kaum, insya Allah kita akan kembali melaju seperti dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.